Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Kami, Sabrina, Aimi, Adilah, Alia dan Umi dari kumpulan 5A akan membentangkan bab 9 iaitu Personality and Culture Values. Tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakan. Berikut adalah Integrative Roadmap Organizational Behavior. Personality and cultural values berada di bawah individual characteristics. Personality merupakan struktur dan kecenderungan dalam diri seseorang yang boleh menjelaskan ciri-ciri atau corak yang ditunjukkan olehnya seperti pemikiran, emosi dan tingkah laku. Personality boleh berubah mengikut persekitaran dan pembelajaran seseorang. Personality menerangkan seperti apa seseorang itu. Sifat adalah kebiasaan respon seseorang terhadap persekitarannya. Sopan, bertanggungjawab dan peramah adalah antara adjektif yang boleh menggambarkan sifat seseorang. Walaupun terdapat ribuan adjektif yang boleh menggambarkan sifat seseorang, adjektif-adjektif ini boleh dibahagikan kepada 5 dimensi personality atau dalam bahasa Inggerisnya Big Five Personalities. 5 dimensi personalities yang pertama adalah conscientiousness, yang kedua agreeableness, yang ketiga neuroticism, yang keempat openness to experience dan yang kelima extraversion. Big Five Personalities. Yang pertama adalah conscientiousness, iaitu mempunyai kesungguhan dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Yang kedua adalah agreeableness, iaitu senang mencapai persetujuan. Yang ketiga adalah neuroticism, iaitu mudah mengalami emosi yang negatif. Yang keempat adalah openness to experience, iaitu mempunyai sikap yang terbuka seperti kreatif atau imaginatif. Dan yang terakhir sekali adalah extraversion, iaitu bersifat sosial atau extrovert. Yang pertama ialah conscientiousness, iaitu pekerja yang bersungguh-sungguh akan mengutamakan pencapaian berusaha ataupun dikenali sebagai accomplishment striving, iaitu yang mencerminkan keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan tugas sebagai alat untuk mengekspresikan kepribadian. Seseorang yang merupakan accomplishment striving mempunyai keinginan yang tinggi untuk menyelesaikan tugas kerja, menyalurkan sebahagian besar usaha mereka terhadap tugas-tugas tersebut dan bekerja lebih keras dan lebih lama dalam penugasan tugas. Antara ciri yang dipunyai oleh golongan ini adalah seperti boleh dipercayai, sanggup bekerja keras untuk sesuatu, menepati masa, kemas dari segi kerjanya dan kepribadian luarannya, berdisiplin, bercita-cita tinggi dan mempunyai atau suka pada kehidupan yang teratur. Sebagai contoh, Aminah yang bekerja sebagai jurujual sangat teliti untuk menetapkan tujuan penjualan yang lebih tinggi untuk diri sendiri berbanding dengan jurujual yang tidak teliti dan berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ialah agreeableness, iaitu kesepakatan. Dengan kata lain, senang mencapai persetujuan. Agreeableness ialah individu yang mempunyai sifat kepribadian yang baik, simpatik, bekerjasama, ramah, suka menolong dan berbudi bahasa. Individu yang ada sifat ini tidak sesekali akan menghina orang lain, tidak mempersoalkan niat seseorang itu dan juga tidak akan menyangka bahawa diri mereka adalah lebih baik daripada orang lain. Mereka akan mencari kebaikan bersama, cepat mendengar pendapat orang di sekeliling mereka dan mencari keharmonian, bukannya perselisihan. Individu yang ada sifat kesepakatan ini akan fokus kepada getting along dan bukannya getting ahead. Ini bermaksud mereka akan terus ke hadapan bersama-sama dan bukannya ke hadapan berseorangan. Sebagai contoh, Ahmad akan mendapatkan kata sepakat daripada rakan-rakan sekerjanya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dia tidak akan membelakangkan cadangan daripada rakan-rakannya itu untuk membuat keputusan. Seseorang yang mempunyai tahap kesepakatan yang tinggi dalam ujian kepribadian biasanya akan lebih mesra, ramah dan bijaksana. Mereka umumnya mempunyai pandangan yang optimis tentang sifat manusia dan bergaul dengan orang lain. Seseorang yang tahap kesepakatan yang rendah menunjukkan tingkah laku yang kurang prososial.
Mereka cenderung lebih fokus kepada keperluan orang mereka walaupun ini bertentangan dengan kepentingan orang lain. Oleh itu, rakan sebaya mereka akan mungkin menganggap mereka mementingkan diri sendiri dalam tingkah laku mereka. Yang ketiga ialah extraversion, iaitu bersifat sosial. Golongan yang berada dalam kumpulan ini biasanya bersikap mesra, penuh bertenaga dan positif. Individu ini akan mempunyai minat terhadap orang lain atau persekitaran mereka berbanding dirinya sendiri. Persepsi dan perspektif mereka terhadap sesuatu perkara, terutamanya tentang hidup, pada kebiasaannya ialah positif. Bagi golongan ini, dunia ini merupakan gelanggang mereka. Semasa berada di dalam kumpulan, mereka suka sangat bercakap, menilai diri mereka dan mendapatkan perhatian. Ekstraversi yang tinggi mungkin berguna untuk pekerjaan yang memerlukan banyak interaksi dengan orang lain seperti perhubungan awam dan penjualan. Sebagai contoh, Zack sentiasa mempunyai idea untuk bercakap walaupun dengan orang yang baru dikenalinya. Ini menunjukkan sikap Zack yang sangat peramah dan mudah menarik perhatian orang. Seseorang yang mempunyai tahap ekstrovert yang tinggi dalam ujian kepribadian senang berada bersama orang, menyertai perjumpaan sosial dan penuh tenaga apabila bercakap. Manakala, seseorang yang mempunyai tahap ekstrovert yang rendah lebih selesa bekerja sendiri. Yang keempat adalah neuroticism. Neuroticism atau neurotisme adalah seseorang yang mempunyai perasaan gugup, murung, emosi tidak stabil dan cemburu. Ia sinonim dengan individu yang memiliki emosi yang negatif dan cenderung untuk mengalami persekitaran yang tidak menyenangkan seperti pemusuhan, kegelisahan dan kegusaran. Ia juga mempengaruhi cara menghadapi situasi yang tertekan. Contohnya, seseorang yang mempunyai sifat neurotisme ini mudah untuk mengalami tekanan dan mereka merasa seperti mudah terdedah kepada tekanan yang lebih kerap. Selain itu, ia juga sangat berkait dengan lokus kawalan yang mencerminkan sama ada orang yang mengaitkan penyebab kejadian kepada diri mereka sendiri atau dengan persekitaran luaran. Orang yang tinggi neurotik cenderung memegang lokus kawalan luaran yang bermaksud bahawa mereka sering percaya bahawa peristiwa yang berlaku di persekitaran mereka didorong oleh nasib atau kebetulan. Orang yang kurang neurotik cenderung memegang lokus kawalan dalaman yang bermaksud bahawa mereka percaya bahawa tingkah laku mereka sendiri yang menentukan peristiwa itu. Internal locus of control adalah seseorang yang bersifat aktif di mana mereka mempercayai bahawa sesuatu peristiwa yang berlaku di persekitaran mereka adalah disebabkan oleh mereka sendiri. Manakala external locus of control adalah seorang yang bersifat pasif di mana mereka mempercayai bahawa sesuatu peristiwa yang berlaku di persekitaran mereka adalah disebabkan oleh nasib atau kebetulan. Yang terakhir adalah openness to experience, keterbukaan untuk pengalaman, iaitu seseorang yang mempunyai sifat ingin tahu, imaginatif, kreatif, kompleks, halus dan canggih. Keterbukaan untuk pengalaman yang lebih tinggi adalah lebih bernilai dalam pekerjaan yang memerlukan tahap prestasi kreatif yang tinggi, di mana pekerja perlu mendapatkan idea yang kreatif dan penyelesaian yang baru dan berguna. Seseorang yang sangat terbuka cenderung untuk berpindah dari bidang pekerjaan yang lama kepada bidang seni dan ilmiah. Berikut adalah contoh raja openness to experience dan creativity. Ini adalah ringkasan kesemua Big 5 personality yang telah diterangkan mengikut model Big 5
yang kita boleh ringkaskan sebagai kernel. Selain dari model Big Five Personality, ada juga beberapa model lain ataupun dipanggil Taxonomies of Personality. Ini adalah MBTI yang mana ia membahagikan kepada 4 jenis personality, yang mana personality itu adalah berlawanan antara satu sama lain. Yang pertama adalah extrovert versus introvert. Extrovert merujuk kepada seseorang yang bertenaga dan suka bersosial, dan introvert pula merujuk kepada seseorang yang tak suka bersosial dan banyak berdiam diri. Yang kedua adalah sensing versus intuition, yang mana sensing merujuk kepada individu yang suka merujuk kepada fakta dan data untuk membuat keputusan. Dia membuat keputusan secara rasional. Intuition pula merupakan opposite kepada sensing, yang mana dia merujuk kepada imajinasi, speculation, teori dan sebagainya. Yang ketiga adalah thinking versus feeling, yang mana thinking merujuk kepada seseorang yang suka berfikir secara logik dan kritikal, dan feeling merujuk kepada seseorang yang menggunakan rasa, perasaan dalam membuat keputusan. Dan yang keempat adalah judging versus perceiving, yang mana merujuk kepada seseorang yang buat tugasan berdasarkan planning dan setting goals, dan perceiving merujuk kepada seseorang yang lebih kepada tanggapan. Model yang seterusnya adalah Reset model, yang mana ia merujuk kepada 6 personality, iaitu realistic, investigative, artistic, social, enterprising dan juga conventional. Realistic merujuk kepada seseorang yang suka praktikal dan sesuatu yang realiti. Investigatif merujuk kepada seseorang yang suka buat analisis. Artistik merujuk kepada seseorang yang lebih kepada imajinasi. Social merujuk kepada seseorang yang suka menolong. Enterprising merujuk kepada seseorang yang suka memujuk. Dan conventional merujuk kepada seseorang yang suka mengatur. Nilai budaya. Budaya merupakan gaya hidup, sesuatu yang menjadi kebiasaan dalam sesuatu masyarakat, simbol, makna dan peraturan yang dibentuk daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain. Budaya juga boleh digunakan sebagai salah satu faktor dalaman yang mempengaruhi perilaku atau personaliti seseorang. Budaya berperanan dalam menjadi jambatan untuk keamanan dan keharmonian antara pelbagai bangsa dan masyarakat yang ada di dalam sesebuah negara. Nilai budaya berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan manusia. Kelakuan manusia yang menjadikan nilai-nilai budaya sebagai dasar dalam kehidupannya dapat dilihat melalui hubungannya dengan keluarga terdekat, masyarakat atau Tuhannya. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih kerana menonton video ini.